Salam Malaysia Madani bersama saya Magdalena Depol dalam berita pagi Sabah edisi Khamis 6 Julai 2023. 39 individu termasuk 20 wanita warga tempatan China dan Indonesia ditahan polis disyaki terlibat dalam sindiket perjudian dalam talian. Tanggapan dibuat ketika serbuan di satu lokasi dipercayai dijadikan pusat panggilan di sebuah kompleks beribelah di Penampang. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun berkata serbuan menerusi obdadu dilaksana bahagian siasatan jenayah maksiat, judi dan kongsi gelap. Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah. Siasatan awal mendapati sindiket telah beroperasi lebih 6 bulan. Kita telah follow up maklumat berkenaan yang mana berdasarkan risikan dan maklumat daripada awam, aktiviti ini melaksanakan perjudian secara online dan mangsa-mangsa mereka ini bukan di negara kita tetapi di luar, dipercayai di luar negara. Jadi pihak polis telah membuat serbuan ke atas pusat perjudian berkenaan. Saya nasihatkan di sini kepada orang awam, siapa juga yang ada maklumat berkaitan dengan aktiviti seumpama ini, salurkan kepada pihak polis. Turut dirampas 74 monitor komputer, 38 unit pemprosesan komputer CPU serta 22 telefon bimbit. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Datuk Jauteh bercakap dalam sidang media selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kudat di IPD Kudat. Pemangku Ketua Polis Daerah Kudat DSP Robin Elias Rizwan Ismail menyerahkan jawatan berkenaan kepada Superintenden Muhammad Haris Ibrahim yang sebelum ini bertugas sebagai Ketua Polis Daerah Penampang. DSP Robin akan menggalas tanggungjawab baharu sebagai Timbalan Ketua Polis Daerah Labuan bermula 10 Julai. Terdahulu berlangsung pemakaian kenaikan pangkat Superintenden kepada Muhammad Haris. Ketika berucap, beliau menzahirkan komitmen untuk menjadikan IPD Kudat sebagai organisasi relevan yang dekat dengan masyarakat setempat. Dalam perkembangan lain, Datuk Jauteh memaklumkan pihak polis memperketat kawalan di Pulau Banggi Kudat bagi mengekang aktiviti pemburuan haram yang semakin meningkat di kawasan berkenaan. Ini termasuk pemantauan secara serius dan berterusan menerusi pemeriksaan di jeti-jeti menyediakan perkhidmatan feri atau bot ke pulau itu. Polis telah melakukan 2 tangkapan berikutan kejadian pemburuan haram di Pulau Banggi baru-baru ini melibatkan 2 lelaki berusia 66 tahun dan 30 tahun. Aktiviti ini telah menimbulkan kerisauan kepada masyarakat setempat. Menimbulkan keraguan masyarakat yang mana mereka ini membawa senjata api dan juga dikatakan membawa senjata api dan juga berburu dan melepaskan tembakan di Pulau Banggi. Ini menimbulkan kerisauan kepada masyarakat Pulau Banggi. Kurang daripada keadaan ini, PDRI akan memastikan bahawa aktiviti ini khususnya di Pulau Banggi ini akan dikawal dan dipantau secara serius dan berterusan. Datuk Jauteh menegaskan mana-mana pihak terlibat dalam aktiviti memburu tanpa mendapatkan kebenaran Jabatan Hidupan Liar maupun kebenaran daerah pelesanan asal berdepan tindakan lesen dibatalkan dan ditangkap. Pewujudan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Membakut dijangka direalisasikan tidak lama lagi. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata cadangan mengenainya telah pun dikemukakan kepada Jabatan Pendidikan. Apabila diwujudkan nanti, PPD Membakut akan berpusat di Bongawan seiring visi Datuk Muhammad Arifin mengutamakan pembangunan bersama antara daerah Membakut dan Pekan Bongawan. Kita sudah menjadi daerah penuh Membakut yang melibatkan kawasan Dun Membakut dan Bongawan, dan kita akan berusaha untuk mendapatkan taraf PPD untuk Membakut. Dulu kita ada PPD, tapi karena kita daerah kecil, sekarang sudah daerah penuh. Mudah-mudahanlah dalam tahun ini atau tahun hadapan proses ini sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan dapat dijadikan kenyataan. Datuk Arifin ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan kejohanan sukan tahunan KSSR Zon Membakut di Membakut.
Sebanyak 14 sekolah di zon Membakut menyertai kejohanan ini. Sekolah Kebangsaan SK Bin Suluk merangkul gelaran Johan, manakala naib Johan milik SK Pekan Membakut dan tempat ketiga SJKC Peyin. Setakat Jun 2023, lebih 36,000 pokok pelbagai jenis berjaya ditanam sawit Kinabalu meliputi semua ladang seliaannya di seluruh negeri. Usaha murni berkenaan merupakan komitmen tinggi syarikat berkaitan kerajaan GLC ini menjayakan program penghijauan Malaysia yang dilancarkan pada tahun 2021. Pengawal Penasihat Peladangan dan Pertanian Sawit Kinabalu, Khairul Azan Ohman berharap inisiatif seumpama dapat menyuntik kefahaman khususnya warga agensi kerajaan, pemain industri, generasi muda dan badan bukan kerajaan dalam pemeliharaan, pemuliharaan dan pengurusan alam sekitar. Kita telah mula untuk menanam pokok ini lebih awal lagi, sejak dari tahun 2003. Kalau di luar daripada data yang dikumpul melalui penghijauan semula itu, yang di bawah 100 juta pokok itu, kita telah menanam sebenarnya lebih kurang 700,000 pokok. Kan? Maknanya itu memang kita punya komitmen kepada alam sekitar. Dan Sawit Kinabalu akan terus untuk menyambung usaha ini. Beliau ditemui pemberita dalam program Hari Alam Sekitar Dunia Konservasi Biodiversiti Sawit Kinabalu dan Jabatan Perhutanan Sabah di Kinabatangan. Sementara itu, penglibatan pihak GLC sangat dihargai dalam menjayakan sasaran penanaman 40 juta pokok di Sabah menerusi program penghijauan Malaysia menjelang 2025. Sawit Kinabalu adalah penyumbang yang besar kepada bilangan pokok yang ditanam. Iaitu untuk tahun ini sudah mencapai 36,175 pokok. Dan usaha masih lagi diteruskan untuk melaksanakan program penanaman pokok bagi membantu dalam mencapai target tersebut. Sebanyak 519 pokok ditanam dalam program ini di Pusat Konservasi Sungai Pin Kinabatangan yang turut melibatkan murid Sekolah Kebangsaan SK Pasir Putih dan SK Paris Kinabatangan. Pameran Matrik Borneo Verse yang menonjolkan kreativiti pelajar tahun akhir Akademi Seni dan Teknologi Kreatif ASTIF Universiti Malaysia Sabah UMS sedang berlangsung di UMS Kota Kinabalu sehingga 16 Julai ini. Yang merupakan penganjuran kali ke-17 sebagai platform utama melatih pelajar mengenai penyatuan kajian seni terdapat di Borneo. Menurut Dekan ASTIF, Profesor Madya Dr. Zairul Anwar Maddawam, pembangunan seni yang ingin diterapkan bukan sahaja bertumpu kepada penghasilan seni semata-mata, namun berfokus kepada kemahiran dalam bidang pengurusan dan penggiatan bagi memberi manfaat kepada pelajar apabila melangkah ke alam pekerjaan. Kita mengharapkan apabila dengan projek-projek ini, pihak-pihak luar akan membuka mata tentang potensi Akademi Seni dan Teknologi Kreatif untuk para pelajarnya yang mana mereka bukan sahaja mahir dalam bidang menghasilkan karya seni tapi juga dalam bidang pengurusan. Untuk makluman, pelajar-pelajar kita juga terlibat dalam berbagai-bagai bidang pekerjaan. Beliau ditemui RTM selepas perasmian pameran Matrik Borneo Verse ASTIF UMS di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, pengarah program ini Ilham Zulhilmi Muhammad Johan memberitahu Matrix Borneo Verse turut memfokuskan bidang baharu seperti animasi, filem dan videografik. Dan saya rasa program Matrix 23 Borneo Verse ini adalah satu penganjuran kali ini adalah satu penganjuran yang lain daripada yang lain kerana kita pada kali ini adalah stabil pembahagiannya dari segi media konvensional dan juga media baharu adalah stabil pembahagiannya dan saya rasa Matrix 23 Borneo Verse ini adalah satu penganjuran yang orang kata julung-julungkannya diadakan untuk kita mempamerkan orang kata kepelbagaian dalam Borneo itu. Matrix adalah antara projek akhir dan kursus wajib dilaksana oleh pelajar tahun akhir program Teknologi Seni Visual UMS khususnya ASTIF. Lembaga Sukan Sabah tampil menyantuni warga rumah amal Kasih Kingfisher dan Madrasah Tahfiz Masjid Bandaraya menerusi Majlis Hari Raya Aidiladha di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Turut disampaikan sumbangan daging korban yang disempurnakan Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Fairuz Rendan. Program hari ini adalah acara tahunan Lembaga Sukan, program Korban Aidiladha
Dan hari ini Lembaga Sukan memang setiap tahunlah menganjurkan program ini bersama semua kaki tangan Lembaga Sukan. Dan hari ini juga pengisian dia Lembaga Sukan memberi daging korban lah kepada 2 rumah anak yatim di sekitar Kota Kinabalu ni. Program tahunan ini juga sebagai platform merapatkan silaturahim warga kementerian berkenaan. Kira-kira 200 kaki tangan Lembaga Sukan Sabah dan Kementerian Belia dan Sukan menghadiri program tersebut. Masyarakat khususnya penerima sumbangan tunai rahmah STR dan golongan B40 digesa memanfaatkan skim perubatan madani yang mula ditawarkan sejak 15 Jun lalu. Inisiatif jalinan kerajaan dan swasta ini bagi mengurangkan bebanan kewangan rakyat dalam mendapatkan rawatan kesihatan di klinik swasta. Tinjauan RTM di Kota Kinabalu mendapati ia mendapat reaksi baik pengamal perubatan terlibat dan orang awam. Skim perubatan madani ini juga selain daripada memudahkan rakyat, dia juga telah memberikan satu peluang kepada klinik-klinik swasta yang kecil seperti kami adalah untuk mendapat pendapatan yang stable. So itu semua akan ditanggung oleh pihak kerajaan dan para yang rakyat yang layak tidak perlu lagi untuk mengeluarkan duit untuk ke klinik-klinik swasta ini. Mereka hanya perlu mendapatkan memeriksa kelayakan mereka dan kemudian mendapatkan rawatan di klinik swasta yang terlibat. Kita pun boleh nampak kebanjiran pesakit awam lah. Okey, jadi dengan kemudahan bantuan perubatan madani ini membolehkan menyenangkan dan meringankan beban golongan B40 yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan lah. Lebih cepat, rawatan yang lebih cepat, lebih mudah dan jimat masa. Melalui skim ini, rawatan pesakit luar kes-kes akut percuma ditawarkan, merangkumi rawatan bagi demam, selesema, cerit berit, muntah, terseliuh, sakit kepala, trauma ringan dan lain-lain dengan peruntukan sehingga RM250 bagi setiap isi rumah berkeluarga, RM125 bagi warga emas tanpa pasangan dan RM75 bagi kategori bujang. Sekian paparan dalam Berita Pagi Sabah, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Salam hormat daripada saya Magdalena Depol. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. You are the motivation, RTM, especially for you. Noikot dinasi, onsoi kapio, osonong kopio.